Hai Empat Progresif, hai semua. Topik kita kali ini ialah proses hidup organisma unisel. Adakah anda masih ingat organisma unisel? Unisel, uni maksudnya satu. Organisma unisel maksudnya organisma yang mempunyai satu sel. Jadi, bagaimana dengan satu sel, organisma unisel boleh menjalankan semua proses hidup? Ada 7 proses hidup yang dijalankan oleh semua organisma hidup, iaitu pergerakan, pemakanan, pertumbuhan, gerak balas terhadap rangsangan, respirasi, perkumuhan dan pembiakan. Sebelum kita bincang lebih lanjut tentang bagaimana mikroorganisma unisel beradaptasi untuk menjalankan proses hidup, ini antara contoh mikroorganisma unisel yang anda pelajari semasa tingkatan 1. Antaranya ialah ameba, paramecium, chlamydomonas dan euglena. Kita cuma akan bincang ataupun fokus kepada ameba dan paramecium sahaja. Okey, tengok proses hidup yang pertama iaitu pergerakan. Ameba akan bergerak dengan mengunjurkan pseudopodium iaitu kaki palsu diikuti dengan pengaliran sitoplasma. Pseudo maksudnya palsu, podium maksudnya kaki. Apabila ingin bergerak ke sesuatu tempat, ameba akan menghulurkan pseudopodium dahulu, kemudian sitoplasma akan mengalir ke pseudopodium dan barulah ameba boleh bergerak. Paramecium pula bergerak menggunakan pukulan unjuran halus yang dikenali sebagai cilium ataupun cilia secara beritma. Proses hidup yang kedua, pemakanan. Apabila ternampak makanan, ameba akan mengunjurkan pseudopodium ke arah makanan dan memerangkap makanan secara fagositosis. Manakala paramecium pula makan dengan bantuan pukulan cilium ke alur mulut. Seterusnya, bakual makanan akan bergabung dengan lysosom dan lysosom akan merembeskan enzim lysosim untuk menghidrolisis makanan. Selepas dihidrolisis, nutrien dalam makanan akan diserap ke dalam sitoplasma. Ameba akan menyingkirkan makanan yang tidak tercerna apabila bergerak, manakala paramecium menyingkirkan makanan tidak tercerna melalui liang dubur. Proses hidup yang ketiga, bergerak balas terhadap rangsangan. Apabila ameba atau paramecium mengesan rangsangan seperti bahan kimia, sentuhan ataupun cahaya, ameba dan paramecium akan bergerak menjauhi rangsangan itu. Proses hidup yang keempat, pertumbuhan. Ameba dan paramecium membesar dengan mensintesis sitoplasma baru untuk menambahkan saiz sehingga mencapai saiz maksimum. Proses hidup yang kelima ialah respirasi. Pertukaran gas respirasi iaitu oksigen dan karbon dioksida berlaku melalui membran plasma secara resapan ringkas di seluruh permukaan sel. Proses hidup keenam, perkumuhan. Bahan kumuh seperti karbon dioksida dan amonia disingkirkan secara resapan. Disebabkan ameba dan paramecium hidup di dalam air tawar, maka air meresap masuk ke dalam sel secara osmosis dan mengisi vakuol mengecut. Vakuol mengecut akan mengembang ke saiz maksimum sebelum mengecut untuk menyingkirkan air berlebihan dari semasa ke semasa. Proses ini dipanggil sebagai pengosmo kawal aturan. Proses hidup yang ketujuh ialah pembiakan. Apabila keadaan persekitaran sesuai dan mempunyai makanan yang mencukupi, ameba dan paramecium menjalankan pembiakan seks iaitu belahan dedua. Dalam keadaan persekitaran yang tidak sesuai, iaitu suhu yang rendah, keadaan yang kering dan tidak cukup makanan, ameba akan membentuk spora yang akan bercambah apabila keadaan persekitaran sesuai, manakala paramecium melakukan pembiakan seks iaitu konjugasi. Rajah di sebelah kiri menunjukkan pembiakan seks iaitu belahan dedua bagi ameba dan paramecium, manakala rajah sebelah kanan menunjukkan
pembiakan seks konjugasi bagi paramecium. Saya harap semua sudah faham berkaitan dengan 7 proses hidup dalam ameba dan paramecium. Sila ingat, walaupun ameba dan paramecium merupakan organisma unisel dan hanya mempunyai satu sel, tiada tisu, tiada organ dan tiada sistem, organisma ini masih melakukan proses hidup seperti organisma hidup yang lain. Sila pastikan juga anda boleh melabel struktur ataupun komponen sel dalam ameba dan juga paramecium. Sekian. Bye.